سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه قولي ويفقه أقوالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, para pegawai masjid, petugas-petugas, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pelbagai bentuk pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Masjid Putra Hai ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sama ada yang lazim menghadiri kuliah maghrib pada waktu ini ataupun yang singgah dan juga salat, mendirikan salat berjamaah bersama-sama dengan jamaah, mudahan kesemuanya tidak terkecuali, tidak terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkatan, kenikmatan, kerahmatan, dan kesemuanya tidak terkecuali diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun diagihkan, diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika ini diselamatkan kita daripada pancaroba dan juga fitnah dunia di luar sana, dimasukkan kita ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ini bersama dengan suatu kelompok yang menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, berharap, merintih dan juga meminta kepadanya. Dan semua perkara ini tidaklah berlaku melainkan dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan apa yang kita lakukan sehinggalah ke hari ini daripada amal kebaikan, kebajikan dan ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amalan yang soleh, diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda sehingga dapat memberatkan mizan hasanat di hari kiamat nanti ke atas kita semua. Juga apa benda yang kita lakukan daripada keterlanjuran, daripada dosa-dosa, kekhilafan dan juga segala kemaksiatan yang telah pun kita ini terlanjur lakukannya, sengaja ataupun tidak, besar maupun kecil, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya dan tidak terbaki walaupun sedikit, melainkan telah diampunkan olehnya. Dan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas segala kesilapan kita, sama ada kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesilapan sesama kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkan darajat kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Hindarkanlah kami daripada fitnah dan pancaroba dunia yang berlaku di zaman sekarang maupun nanti ya Allah. Dan jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang terpilih dan juga hamba-hamba-Mu yang Engkau angkatkan darajatnya khususnya di akhir zaman ini ya Allah. Hidupkanlah kami dengan kami diselamatkan daripada segala fitnah dan juga segala kemaksiatan di zaman ini ya Allah, dalam keadaan ketenangan jiwa, dalam keadaan kebahagiaan, kegembiraan dan juga penuh dengan pertolongan dan bantuan daripada-Mu ya Allah. Dan wafatkanlah kami di penghujung hayat kami dalam keadaan yang baik. Wafatkanlah kami, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami ya Allah daripada kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah pun kita mengkongsikan pada pertemuan kita yang lalu berkenaan dengan kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman, bahawasanya dekat dan rapatnya kita nanti dengan kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar akan muncul suatu pengaruh besar di akhir zaman yang dinamakan Sufianiyah. Sufianiyah ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Barzanji di dalam kitabnya Al-Isya'ah, menyebutkan yakhrujul mahdi was sufiyani kal fursir ruhan, akan munculnya Imam Al-Mahdi dan juga Sufiyani seperti mana dua tanduk yang bersaingan di antara satu sama yang lain, sehinggalah Al-Mahdi mendapatkan pemerintahan dan juga suatu kedudukan di dalam pentadbiran dunia. Sebelum daripada berlakunya bai'ah Al-Mahdi Al-Muntadhar ini, manusia terpecah kepada dua bahagian. Satu bahagiannya bahagian yang majoriti, satu bahagiannya adalah bahagian yang sedikit, dan juga bahagian yang ianya terpencil. Bahagian yang majoriti ini keseluruhannya adalah mengikut kepada pengaruh besar yang dinamakan Sufiyani. Dan kelompok yang kecil dan sedikit itu semuanya akan cenderung untuk mencari keamanan dan menghindari diri daripada peperangan. Pada waktu itu, kelompok yang besar inilah yang akan didakwa mereka ini akan menjadi penyelamat dunia dan juga orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kelompok yang sedikit ini yang mencari keamanan dan juga yang mencari kesentosaan, yang tidak terlibat di dalam peperangan, mereka didakwa sebagai pengecut, mereka didakwa sebagai tidak mahu berjuang dan sebagainya, sehinggalah muncul di kalangan mereka Al-Mahdi Al-Muntadhar sebagai bukti kebenaran mereka. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menceritakan berkenaan dengan kemunculan pembantu-pembantu yang dinamakan Ansarul Mahdi, pembantu-pembantu Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman. Dewasa ini, kebelakangan ini, kita ini disedarkan dan juga kita ini dipaparkan dengan isu-isu berkenaan dengan jamaah Islamiyah. Yang semua jamaah Islamiyah itu mendakwa kelompok mereka itu adalah pembantu Imam Al-Mahdi dan ketua mereka adalah Imam Al-Mahdi. Semua kelompok akan mendakwa dalam pendakwaan yang sedemikian. Dan kita rasa kalau adalah 10 kelompok begitu, maka 10 lah Al-Mahdi yang akan didakwa bahawasanya mereka adalah Al-Mahdi dan telah menemukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan semua daripada kelompok ini, ajarannya, didikannya adalah keganasan, kekerasan dan juga berbentuk radikal. Berbentuk suatu keganasan, berbentuk suatu peperangan dan pertumpahan darah. Dulunya kita dikejutkan dengan suatu kumpulan namanya Al-Ma'unnah. Setelah diharamkan, wujud kelompok yang baru. Dan ianya berbentuk global, bukannya berbentuk dalam negara kita semata-mata. Kemudiannya namanya jadinya Taliban, lepas tu jadi Al-Qaeda, lepas tu jadi IS, lepas tu Daesh, lepas tu macam-macam, dan mereka punya nama akan berubah-ubah. Kelompok mereka akan berpecah-pecah tapi dalam suatu format yang lebih kurang. Dan baru-baru ini pecahan daripada Al-Arqam mendakwa kumpulan mereka lah muncul daripadanya Ansar dan juga kumpulan mereka lah daripadanya Al-Mahdi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembantu-pembantu Al-Mahdi itu daripada sudut waktu kemunculannya
dia akan muncul setelah daripada kemunculan Sufyaniyah di akhir zaman. Sebelum daripada kemunculan Sufyaniyah di akhir zaman, tidak ada siapa lagi yang boleh mengaku dan mengetahui siapakah dia Al-Ansar, Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sama ada orangnya soleh ataupun orangnya tidak soleh, ahli ibadah ataupun tidak, berjuang ataupun tidak, pengecut ataupun berani. Tak boleh kita ini nak mendakwa sesiapa sebagai pembantu Al-Mahdi, terlebih lagi untuk mendakwa diri kita dan kelompok kita adalah pembantu Al-Mahdi. Kerana pembantu Al-Mahdi itu, kalau kita ini lihat kepada hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang tidak diketahui oleh perancangan manusia. Kalau kata ditubuhkan suatu kumpulan dan mendakwa kumpulan itu adalah pembantu Al-Mahdi, automatik dapat dinafikan. Terlebih lagi, dahlah kumpulan itu didakwa pembantu Al-Mahdi, ketua mereka pula adalah yang dikatakan Imam Al-Mahdi, lebih lagi dapat dinafikan. Kerana kemunculan Imam Al-Mahdi adalah suatu perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala 100% yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan manusia. Dia bukannya suatu perkara yang diprogramkan ataupun yang telah pun disusun, dirancang oleh manusia. Kalau telah pun dirancang oleh manusia, ia adalah sama sekali bukan. Maka di sini sukalah kita untuk mengkongsikan, ketika mana telah pun berlakunya suatu peradaban ataupun suatu zaman yang dinamakan zaman Sufyaniyah. Kalaulah tuan-tuan masih ingat apa yang kita ceritakan berkenaan dengan Sufyaniyah, berlaku 3 peperangan yang sangat sengit di dalam peradaban dunia pada waktu itu. Yang pertama, di dalam zaman Sufyaniyah akan berlaku perang yang didakwa oleh orang-orang Inggris ataupun orang-orang Barat sebagai perang Armageddon. Perang ini adalah perang di antara orang-orang Arab dan juga orang-orang Parsi yang dinamakan perang Teluk Parsi. Perang yang menggunakan senjata canggih dan juga senjata yang memusnahkan. Dikatakan dalam peperangan tu senjata paling bahaya digunakan. Astaghfirullahaladzim wal'iyadu billah. Sehinggalah tidak menemukan jalan penyelesaian, dunia ini menjadi ketirisan. Berlaku peperangan yang kedua dalam tempoh yang rapat dan juga dalam tempoh yang hampir berturut-turut, yaitu perang merebut emas dan air. Peperangan ini terlibat penduduk dunia keseluruhannya secara majoriti. Kecuali yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja diselamatkan. Mudah-mudahan itu adalah anak cucu kita. Kalau kita masih hidup, itu adalah kita insya-Allah. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan peperangan merebut emas dan air ini sampai Rasulullah SAW menitiskan air mata, menangis Rasulullah. Kerana diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, likulli mi'atan nafarin minhum, di dalam setiap purata 100 orang yang datang, yaqtulu tis'a wa tis'ina minhum, akan terbunuh 99 daripada mereka. Purata 100 orang, yang hidup hanya seorang. Kalau 1000 orang, 10 orang dihidup. Maksudnya peperangan yang tak kenal kawan, tak kenal lawan, perbunuhan sesama sendiri. Kalau yang datang dalam peperangan itu adalah 5 beradik, 5 beradik itu setelah daripada dapat memenangi ataupun dapat menjuarai kelompok mereka itu untuk mendapatkan harta, kelima-lima ini akan berbunuhan pula sesama sendiri, sehinggalah seorang di antara mereka sahaja yang hidup. Dan mereka semua, kata Rasulullah SAW, al-qatilu wal-muqtulu finnar, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk neraka, kata Rasulullah. Yang bunuh masuk neraka, yang terbunuh, yang kalah pun masuk neraka. Para sahabat bertanya Rasulullah SAW, arafna ya Rasulullah annal qatilu yadkhulun nar, wa ma baluka bil maqtul. Kami tahu wahai Rasulullah, orang yang membunuh akan dimasukkan ke dalam neraka.
Tapi bagaimana pula wahai Rasulullah orang yang terbunuh masuk neraka? Lalu kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli akhihi. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga waktu di hidup dia nak kawan dia tu mati. Dia teringin kalau orang yang hidup tu mati, tapi disebabkan dia tu lemah, maka dia mati. Orang yang mati itu pun masuk neraka. Astaghfirullahaladzim. Kemudian terakhir berlakulah peperangan benua tanah Arab di antara kabilah. Yang Rasulullah SAW menyebutkan fi dzil qa'dah tahazubul qabail. Hadis yang sampai daripada Ibnu Umar ini mengatakan pada bulan Dzulqa'dah akan terpecah belah kabilah-kabilah Arab. Wa 'ama idzin yunhabul haji wal mu'tamir. Dan pada tahun tersebut tidak lagi ada orang yang datang haji maupun umrah. Fatakuna malhamatun bimina. Kemudiannya berlakulah perang malhamah dekat kota Mina. Fayakthuru qatlaha hatta tasila dima'ahum ala aqibatal jamrah. Maka ramainya yang terkorban di antara mereka sehinggalah darah-darah manusia mengalir ke tahap buku lali di tempat melontar jamrah. Wa yahrubu sahibuhum hadha. Maka tuan mereka ini akan melarikan diri. Siapakah tuan mereka? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Tak terlibat dalam mana-mana peperangan. Teluk Parsi dia tak terlibat. Perang merebut emas dan air dia tak terlibat. Perang benua tanah Arab dia tidak terlibat. Perang yang menghancurkan dunia, perang yang mengakibatkan huru-hara, tak kenal mana musuh, tak kenal mana kafir dan mana Islam. Orang yang Islam macam kafir, orang yang kafir macam Islam. Astaghfirullahalazim. Dan pada waktu itulah, sebelum daripada berlaku benda ini semua, tak ada dakwa-dakwi untuk mengatakan kami adalah Ansar Al-Mahdi. Kerana Ansar Al-Mahdi benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang kita tidak ketahui. Pakaian mereka, bangsa mereka, bahasa mereka, dan juga mereka jantina lelaki. Semuanya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mana pelosok bumi mereka datang. Sekarang ini walaupun kita ini buat percaturan ataupun pencaturan, dari manakah Ansar Al-Mahdi itu datang? Katanya daripada rukun Yamani dah habis, rukun Iraqi dah habis, rukun Hajar Aswad menjurus kepada orang-orang Malaysia. Semua orang Malaysia pun jadi pembantu Al-Mahdi ke? Jawapannya tidak semua. Kalau ada sebahagian, adakah sebahagian besar? Jawapannya tidak, sebahagian kecil. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanaza'u thalathun fil mulki." Akan bergaduhan 3 daripada perbendaraanku. Thalathun fil mulki, para ulama mengatakan adalah keturunan daripada keturunan Rasulullah, iaitu Bani Quraisy. Membentuk 3 daripada kabilah yang kuat di akhir zaman, yang berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan yang dikatakan daripada keturunan Bani Hashim, yang lahir daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Yang kedua daripada Bani Abduddar, yang lahir daripadanya Abu Sufyan, penghulu kota Mekah zaman Rasulullah. Dan kabilah yang ketiga adalah daripada Bani Abdus Syams, yang lahir daripada mereka ini orang-orang yang dinamakan seperti mana Abu Jahal dan juga Umayyah ibnu Khalaf, yang lawan Rasulullah SAW. 3 kabilah daripada kelompok besar Quraisy ini, dia punya keturunan kekal sampai akhir zaman ni, masih wujud sampai sekarang. Dan apabila berlaku saja benua tanah Arab punya peperangan di akhir zaman, benua tanah Arab akan kembali ke sistem kabilah-kabilah seperti mana di zaman dahulu. Ketika mana tertegaknya Sufyaniyah, mereka ini memansuhkan semua daripada sistem pentadbiran dunia rasmi pada zaman sekarang. Tak ada lagi dah kingdoms, republican, demokrasi dan sebagainya. Semua
daripada unsur-unsur pentadbiran di zaman sekarang, semua ibarat dipadam dan dimansuhkan oleh Sufyaniyah, manusia kembali kepada sistem kabilah. Maka kabilah di benua tanah Arab pada ketika itu, mengikut laporan daripada hadis ini dan juga pendapat para ulama, kabilah terkuat adalah kabilah Bani Quraisy, iaitu kabilah yang daripada kelompok mereka lah lahir Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, perbendaharaanku, iaitu perbendaharaan maksudnya kepimpinan-kepimpinan daripada kelompok keluarga aku, bukannya Raja Arab Saudi. Keturunan Rasulullah adalah Bani Quraisy, bukan Bani Saud. Bani Saud bukan keturunan Rasulullah. Mereka pendatang. Mereka pendatang dibawa masuk tahun 1916. Ketika mana Arab Saudi dan benua tanah Arab keseluruhannya lepaskan diri daripada cengkaman Utsmaniyah Turki. Bila mereka itu dikatakan merdeka, pada waktu itu British ambil Bani Saud ini duduk dekat bumi Hijaz untuk menjaga dua kota Haramain, dan diubah negara itu namanya Saudi Arabiyah ataupun Arab Saudi lah. Satu-satunya negara yang nama keluarga. Malaysia bukan nama keluarga. Indonesia bukan nama keluarga. Ini Saudi, keluarga Saud. Bani Saud. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ba'da dzalika tuqbalur rayatu sud min qibalil masyriq." Setelah itu akan bergerak panji-panji hitam daripada sebelah timur, kata Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan atau mengisyaratkan timur yang mana satu. Rasulullah kata sebelah timur. Malaysia pun timur, Korea pun timur, Jepun pun timur, China pun timur, Mongolia pun timur, semuanya arah timur. India pun timur, kerana Rasulullah berada di benua tanah Arab. Min qibalil masyriq. Dan kata Rasulullah SAW, 12,000 rajulan. Mereka punya jumlah adalah 12,000 orang lelaki. Wa kullama yaqtulu ithnaini abdalahum ithnana ghairahum. Kalau setiap kali mana gugur dua daripada mereka, digantikan dua orang yang lain pula. Gugur 4 orang di kalangan mereka, akan digantikan 4 orang yang lain. Silih berganti, patah tumbuh, hilang berganti. Kata Rasulullah, la yahzimuhum. Ada juga dalam riwayat mengatakan la yuwaqifuhum hatta tuqama bi Baitul Maqdis. Mereka tak dapat dikalahkan. Dalam riwayat yang lain mengatakan mereka tak dapat dihentikan sehinggalah mereka dapat bermukim dekat Baitul Maqdis. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam hadis ini membayangkan panji-panji hitam tenteranya bukan suatu kelompok yang bersepadu, tetapi manusia daripada negara-negara berjauhan satu sama lain dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sana sedikit, daripada sini sedikit. Kerana apa? Kalau dikatakan sebelah timur, Malaysia sahaja sudah ada 27 ataupun 30 juta penduduk. Tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bilangan mereka hanyalah 12,000 orang lelaki. Kalau silih berganti, mereka itu silih berganti 5-6 kali pun belum cukup lagi dalam 1 juta. Subhanallah. Maksudnya memang benar-benar terpilih di antara mereka. Bukannya orang yang mendakwa, aku adalah pembantu Al-Mahdi. Tidak. Yang kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, apabila ditanya siapakah dia pembantu Imam Al-Mahdi, Imam Sayyidina Ali mengatakan, humul ladzina yakhruju min diyarihim bighairi sayfin wala bighairi difa'in yabhathuna 'anil amani akhiriz zaman. Mereka adalah orang yang keluar daripada rumah-rumah mereka tanpa sebilah pedang pun di pinggang-pinggang mereka. Mereka tak bawa senjata. Dan tanpa sebarang perisai pun di badan mereka. Mereka tak adalah nak
dikatakan subhanallah nak pergi berperang. Dan mereka keluar untuk mencari keamanan nanti di akhir zaman, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekarang kita ini membayangkan panji-panji hitam tu mesti ada senjata kat sini, mesti pegang pedang, mesti balut muka. Panji-panji hitam bukan bendera, tuan-tuan. Panji-panji hitam itu pendirian yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perancangan ilahi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Pembantu yang bergerak pertama dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun pergerakan mereka. Takkan dapat mereka ni dikalahkan. Sebab itulah kata Rasulullah SAW, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ, kalau kamu nampak mereka, seolah-olah zaman tu kamu takkan nampak mereka. Tapi kalau kamu nampak mereka, ada juga dengan lafaz yang mengatakan فَإِذَا عَرَفْتُمُوهُمْ, kalaulah kamu kenal mereka. Seolah-olah tiada orang akan kenal mereka. Tapi kalau kamu boleh kenal mereka, فَبَايَعُوهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ, maka berbai'ahlah dengan mereka, kata Rasulullah, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersusah payah, lakukan. Maksudnya di sini bukan kita ini akan berperang dengan mereka untuk kita ini bersama dengan mereka, ataupun berperang dengan orang lain untuk kita bersama dengan mereka. Tak ada siapa yang akan halang kita untuk bersama dengan mereka, melainkan manusia akan berperang dengan dirinya sendiri, kerana manusia pada waktu itu mementingkan aku nak bunuh orang, aku nak harta, nak kedudukan. Yang nak cari keamanan akan dianggap pengecut. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembantu Al-Mahdi yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bergerak sahaja panji-panji hitam ini, maka pada waktu itu mereka akan segera dihentikan, tapi tak berdaya. Maka pada waktu itu Sufyaniyah yang menguasai dunia dengan ketenteraannya dan juga dengan pentadbirannya, menghantarkan tentera-tentera mereka masuk ke bumi Mekah dan Madinah secara berkala. Dihantarnya ratus ribu orang, nanti hantar lagi ratus ribu orang tentera, ratusan ribu tentera. Subhanallah. Pada waktu itu, untuk mereka itu mencari Ahlul Bait, ketika mana bergerak panji-panji hitam, dah dikenal pasti oleh Sufyani bahawa Al-Mahdi sudah berada di kota Madinah dan Mekah. Maka mereka hantar tentera untuk membunuh Ahlul Bait di kota Mekah dan Madinah, supaya Al-Mahdi tidak merampas pemerintahan mereka. Mereka tahu Al-Mahdi itu akan memerintah dunia di akhir zaman. Maksudnya Sufyaniyah ni walaupun Islam tapi jahat, bukannya baik. Mereka tak nak Sufyaniyah, mereka tak nak Al-Mahdi itu. Pasal apa? Mereka tahu Al-Mahdi itu akan rampas mereka punya kedudukan dalam dunia. Pemerintah dunia tahu mereka ni. Orang yang tak tahu tentang ilmu akhir zaman akan mendakwa Sufyaniyah itulah pemerintah dunia Islam khilafah, yang akan menghunuskan pedang, yang akan berbunuh-bunuhan, mereka akan menjangkakan mereka mati je syahid. Perjuangan mereka itu adalah suatu perjuangan jihad bagi mereka. Yang duduk di masjid, dirikan salat, mereka bukannya pejuang Islam. Yang duduk mengaji, bukan pejuang Islam. Yang cari keamanan, yang memaafkan, ni bukan pejuang Islam. Pejuang Islam perlulah menghukum, perlulah membunuh, perlulah berperang. Itu persepsi kebanyakan manusia pada zaman itu. Dia telah pun didoktrin mulai sekarang. Dah ada mulai sekarang. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itulah keluar 12.000 orang, juga 12.000 orang. Tapi 12.000 orang yang ini tidak akan terganti dengan yang baru, yang dinamakan Taifah Mansurah, ataupun yang digelarkan Al-Mansur. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mansur ini, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang dihimpunkan oleh Imam Turmidzi berkenaan dengan 200 kelebihan bumi Yaman. Dihimpunkan Imam Turmidzi 200 hadis berkenaan dengan kelebihan bumi Yaman.
Salah satunya adalah yakhruju min adani abyan 12,000 rajulan yansuruna Allah wa rasulahu hum khiyarum baini wa bainahum, kata Rasulullah. Keluarnya 12,000 orang lelaki daripada kota Eden dan Abyan. Eden sebuah negeri dekat Yaman, Abyan sebuah negeri dekat Yaman. Disebutkan nama negerinya pula tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada Eden dan Abyan 12,000 orang lelaki membantu agama Allah dan juga Rasulnya. Mereka adalah lelaki-lelaki terbaik di antara zamanku sehinggalah zaman mereka. Maksudnya setelah wafat Rasulullah sehinggalah zaman sekarang belum ada lagi lelaki yang sehebat Taifah Mansurah. Kerana mereka 12,000 orang, kalau gugur salah seorang di kalangan mereka tak terganti dengan yang baru. Mereka adalah tentera yang gagah perkasa, keluar daripada bumi Yaman, membantu agama Allah dan juga Rasulnya, menyelamatkan Makkah dan Madinah daripada peperangan yang sengit, dan menyelamatkan Ahlul Bait. Pada waktu itulah kelompok daripada Taifah Mansurah ini mengumpulkan anak-anak muda, lelaki dan wanita daripada bumi Makkah dan bumi Madinah, dan mereka membawa lari Ahlul Bait, anak-anak cucunda baginda Rasulullah ini pergi ke perbukitan Taif dan diberikan pertolongan dan juga perlindungan daripada penduduk Taif. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihalau daripada Taif. Bila malaikat nak jatuhkan hukuman kepada penduduk Taif, Rasulullah mengatakan, "Da'hum la'allallaha akhraja min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah." Biarkan mereka, mudah-mudahan Allah keluarkan daripada tulang belakang mereka benih-benih yang akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ada riwayat yang lain mengatakan la'allallaha akhraja min aslabihim man yansuru dini fi akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan daripada tulang sulbi mereka benih-benih, anak-anak cucu yang akan menyelamatkan agama aku di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kelompok anak-anak muda dan juga orang-orang dewasa yang dilarikan oleh sekumpulan Taifah Mansurah tu ke perbukitan Taif, di kalangan mereka salah seorangnya Muhammad bin Abdullah yang tak dikenal pasti dia adalah Al-Mahdi. Maksudnya panji-panji hitam tentera tadi, tak seorang pun di kalangan mereka yang benar-benar siapakah dia Imam Al-Mahdi. Daripada Taifah Mansurah ni juga, mereka tak ada seorang pun di kalangan mereka yang benar-benar tahu dan kenal siapakah dia Imam Al-Mahdi. Mereka hanyalah meneka-neka sahaja. Tengok ni, oh ni mungkin ini Al-Mahdi, oh bukan. Ini mungkin Al-Mahdi kot, oh bukan. Ini mereka cuma hanya meneka-neka, dan juga mereka itu subhanallah hanya menjangkakan sahaja. Tapi kesemua jangkaan mereka takkan yang tepat. Dan muncul dalam masa yang sama, tahun yang sama, dan juga dalam huru-hara yang sama, pembantu Al-Mahdi kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini subhanallah keluar daripada bumi Syam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Abbas, datang daripada Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujul Mahdi ba'da iyasun nas wa hatta yuqalu anna al-Mahdi wa ansaruhu min biladis Syam yamshina ala arjulihim ila Makkah." Akan keluar Al-Mahdi Al-Muntadhar setelah daripada manusia putus asa untuk memilih pemimpin mereka. Setiap kali mana dipilih pemimpin, tak betul. Yang lain pula tak pandai. Yang lain pula tak bertanggungjawab. Semua daripada manusia dinaikkan sebagai pemimpin, tak menjadi. Semuanya hancur. Manusia akhirnya akan berputus asa untuk memilih pemimpin. Sampailah manusia akan mengatakan bahawasanya
biarlah Al-Mahdi muncul di akhir zaman. Pembantu-pembantunya adalah 315 orang lelaki. Datang berjalan kaki daripada bumi Syam, pergi ke kota Makkah untuk berbai'ah dengan Imam Al-Mahdi. Ashabul bai'ah yang akhirnya dapat berbai'ah dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, mereka juga tak kenal siapa dia Imam Al-Mahdi yang sebenar-benarnya. Mereka memang benar-benar bukannya kenal, mereka itu tak kenal yang sebenarnya siapa Al-Mahdi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya di sini, kalaulah ada suatu kelompok yang disatukan dalam persatuan, satu jamaah, satu yayasan, dan apa jua yang dinamakan dalam bentuk jamaah Islamiyah ataupun kelompok persatuan syarikat dan sebagainya, yang mengatakan kami pembantu Al-Mahdi dan ketua kami adalah Al-Mahdi, dia adalah confirm tidak benar. Kerana pembantu-pembantu Al-Mahdi benar-benar dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan ada sebelum daripada kemunculan Sufyaniyah nanti di akhir zaman. Kalau perihal Sufyaniyah pun kita tidak mengetahui ataupun samar-samar, jauh sekali untuk kita ini mengetahui siapakah dia pembantu Imam Al-Mahdi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia pula yang kenal Al-Mahdi Al-Muntadhar kalau semua daripada pembantu-pembantu ini tidak kenal Imam Al-Mahdi? Disebutkan panji-panji hitam 12,000 orang semuanya tak kenal Al-Mahdi. Taifah Mansurah 12,000 orang semuanya tak kenal Imam Al-Mahdi. Dan juga Ashabul Bai'ah 315 orang semua tak kenal Imam Al-Mahdi. Siapakah dia yang kenal Imam Al-Mahdi? Maka mudahan kita akan sambung cerita ini insya-Allah setelah daripada laungan azan. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah pun kita ini menyebutkan berkenaan dengan 3 daripada kelompok yang berbentuk suatu kumpulan yang besar, yang mereka ini dikenal pasti sebagai Ansar Al-Mahdi di akhir zaman dengan peranan-peranan masing-masing. Dan pergerakan mereka ini benar-benar adalah pergerakan pada rahsia Allah Subhanahu wa taala dan juga pada perancangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh ilmu dan akal fikiran manusia. Siapakah orangnya dan juga di manakah tempatnya bukannya suatu perkara yang harus kita selidiki. Tetapi pendirian mereka itu mencari keamanan, mencari kesentosaan dan juga menghentikan peperangan. Harus kita contohi dan juga harus kita ini jadikan suatu pendirian kita di zaman sekarang. Kerana kita ini telah pun dicemarkan akal fikiran kita dengan mengatakan kalau ingin menjadi Ansar Al-Mahdi itu harus berperang. Memang benar Imam Al-Mahdi akan melancarkan peperangan nanti di akhir zaman, tetapi setelah daripada dibai'ah Imam Al-Mahdi. Peperangan Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman setelah dibai'ah Imam Al-Mahdi. Setelah daripada dibai'ah barulah akan dilancarkan peperangan. Walau macam mana pun peperangan yang kita tidak ketahui dalam apa bentuknya. Kerana Imam Al-Barzanji memberitahu dengan jelas. Katanya wala ma'arakatun la yusfikud dima wa la yuqidhun naim. Peperangan yang dilancarkan oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman tidak akan menumpahkan darah orang yang teraniaya dan juga tidak akan mengejutkan orang daripada tidur. Contoh kita ni dekat dalam masjid ni tidur. Lepas tu Al-Mahdi berperang kat tempat ni. Kita takkan terjaga. Itu bentuk peperangan yang dilancarkan oleh Imam Al-Mahdi. Kita sememangnya belum faham bagaimana peperangan itu berlaku sebenarnya. Jangan kata peperangan itu berlaku bagaimana. Yang peperangan malhamah di akhir zaman pun kita belum faham sebenarnya. Yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Imam Muslim menyebutkan hadis ini. Yang disebutkan la
taqumas sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan terjadinya hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Orang Islam memerangi Yahudi pun kita susah nak faham. Pasal apa Islam zaman sekarang, Islam yang mana satu? Kata Rasulullah, Islam akan perang dengan Yahudi. Akan memerangi Yahudi, bukan berperang dengan Yahudi. Akan kejar orang Yahudi, akan memerangi Yahudi. Yang paling aneh daripadanya, hatta yaqulu kullu ahjarin wa kullu ashjarin, ya muslim, hadha yahudi khalfi faqtulhu. Sehinggalah pokok dan juga batu-batu akan berkata, kata Rasulullah. Kalau orang berkata kita boleh faham. Tapi kalau pokok dan batu berkata, ini adalah situasi yang kita belum pernah faham dan kita takkan faham. Guru kami mengatakan hadis yang berbentuk akhir zaman, orang yang paling faham bukan para ulama. Tapi orang yang paling faham adalah orang yang hidup di zaman tu. Apa yang berlaku di zaman sekarang, para sahabat Rasulullah pun tak faham. Siapa yang paling faham? Kita yang nampak perkara itu berlaku. Itu adalah guru kami mengatakan. Yang disebutkan sebagai al-ahadithul mutaghayyurat. Hadis-hadis yang akan berubah makna mengikut situasi zaman. Zaman dulu maknanya lain kerana dikupaskan oleh para ulama yang nampak peredaran zaman yang pada zaman tersebut. Tapi bila sampai ke zaman sekarang, jadi lain maknanya kerana apa? Dikupaskan oleh para ulama yang nampak situasi yang lebih berbeza berbanding di zaman dahulu. Mungkin akan datang jadi berbeza lagi. Sekarang ini mungkin kita katakan bahawasanya kalaulah pokok batu boleh bercakap, zaman sekarang ni mungkin teknologi. Tapi kita tak tahu. Dia cakap dengan apa? Dengan suara ke? Dengan isyarat ke? Pasal apa? Orang yang apa namanya buat isyarat pun dikatakan bercakap juga, betul tak? Orang yang bisu buat isyarat pun namanya bercakap. Kalau kita tulis SMS dekat orang pun namanya bercakap juga walaupun tulisan. Kita tak faham apa maksud bercakap yang dikatakan oleh Rasulullah, hatta yaqulu kullu ahjar, sehinggalah berkata setiap batu dan pokok-pokok, wahai orang Islam, di belakang aku ada orang Yahudi, datang bunuh dia. Hadis ni sebenarnya kita tak faham. Cuma kita letakkan andaian. Boleh jadi maksudnya itu. Wallahu a'lam. Kerana apa? Berkenaan dengan anak lahirkan tuan pun para sahabat tak faham. Zaman kita faham. Para sahabat Rasulullah, adakah perkara ini keterlaluan untuk kita ni sebutkan? Tidak. Rasulullah sebut di dalam Hujjatul Wida'. Kalau tuan-tuan bacalah Hujjatul Wida', iaitu Rasulullah SAW khutbah akhir Rasulullah. Apa Rasulullah cakap? وَلِيُبَيِّنُ مِنْكُمُ الْآخَرِ وَلَعَلَّ الْآخَرِينَ مِنْكُمْ أَفْهَمُوا مِنْكُمُ الَّذِي يَسْمَعُوا مِنِّي. Hendaklah kamu semua beritahu kepada orang setelah kamu. Dan orang setelah kamu beritahu setelahnya pula. Boleh jadi mereka yang dengar daripada kamu lebih faham berbanding kamu yang dengar daripada aku. Nampak? Maksudnya kalau kita katakan hadis berkenaan dengan akhir zaman, kita lebih faham banding sahabat, tak keterlaluan. Rasulullah yang sebut di dalam khutbatul wida'. Betul? Cuba tuan-tuan tengok dalam khutbatul wida', ada perkataan tu. Kalau yang terjemahan pun memang ada. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sahabat dengar, tak faham sangat. Bagi tahu orang setelahnya faham. Bagi tahu orang setelahnya lebih faham. Itu akan berlaku kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tak keterlaluan. Benda ni bukan kita ini menjatuhkan martabat para sahabat dan martabat para ulama. Benda ini memang benar-benar ianya berlaku pada realiti. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa dia yang kenal Al-Mahdi Al-Muntadhar?
Ada satu lagi daripada kelompok pembantu Al-Mahdi, mereka adalah berbentuk individu. Mereka bukannya kelompok yang membentuk satu kelompok manusia. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, yang disebutkan idan qata'atit tijarat wat turuq wa kathratil fitan kharaja sab'ata rijalin ulama'in min afaqi syatta ala ghairi mi'ad hatta yajtami'una bi Makkah. Apabila telah pun terputus semua perniagaan dan juga terputus semua jalan raya, kata Rasulullah, semua jalan-jalan terputus. Dan telah pun banyak berlakunya fitnah, maksudnya telah pun banyak pembunuhan, penipuan, peperangan. Akan keluar 7 orang lelaki. Mereka semua para ulama daripada arah yang berjauhan satu sama yang lain. Daripada sinilah para ulama, di antaranya Syekh Yusuf Qaradawi, pernah membincangkan. Itu pun disudahkan dengan wallahu a'lam. Maksudnya bukanlah dakwaan dia yang paling tepat. Tapi mungkin ini akan berlaku dan wallahu a'lam juga. Kita pun belum tahu dia sama ada yang benar ataupun ianya berlaku dalam bentuk yang lain. Dikaji dalam dunia ini ada 7 benua. Boleh jadi setiap satu benua datanglah seorang ulama daripadanya. Maksudnya kalau benua Eropah tu adalah benua, datang seorang ulama daripada Eropah. Yang inilah yang kerap orang Melayu katakan, datang ulama daripada benua Asia Tenggara. Seorang lelaki saja tuan-tuan, bukannya kelompok yang ramai, seorang lelaki yang digelarkan sebagai pemuda Bani Tamim. Ulama, subhanallah. Pemuda Bani Tamim inilah ulama yang membawa risalah daripada belah kita. Tapi ini pun tidak ada hadis yang benar-benar jelas membicarakan berkenaan dengannya, melainkan syarahan para ulama. Syarahan para ulama. Jadi apabila berlaku saja perkara ini, tidak boleh kita mendakwa-mendakwi sehinggakan orang Melayu semuanya mengatakan dia adalah Bani Tamim. Orang Jawa kata dia adalah Bani Tamim, orang Banjar kata dia Bani Tamim, orang Bugis kata dia Bani Tamim, habis semuanya Bani Tamim belaka. Nak kata dia pembantu Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman. Di sebelah arah bumi Syam pula, orang-orang Arab di sana semuanya mengatakan kami adalah keluarga Asy-Syarif. Semuanya kata kami keluarga Asy-Syarif. Pasal apa? Yang dikatakan datang daripada bumi Syam itu kebanyakan mereka daripada keluarga Asy-Syarif. Datang untuk berbaiat dengan Sayyiduna Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Habis semuanya kami, habis orang Badui pun kata dia keluarga Asy-Syarif juga. Nak kata dia pembantu Al-Mahdi. Yang datang pada bumi Yaman, semuanya mengatakan mereka keluarga Al-Mansur. Kami ini daripada keluarga ini, daripada Al-Mansur. Kami daripada keluarga ini, daripada Al-Mansur. Habis, semuanya kata dia Al-Mansur. Pasal apa nak kata dia pembantu Al-Mahdi? Hadirin yang rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini tidak akan berlaku sedemikian. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui benar-benar siapakah mereka. Maka 7 orang ulama inilah yang sangat kenal detail tentang seorang lelaki Muhammad bin Abdullah. Sehingga kan dikatakan hatta yajtami'una bi Makkah. Mereka berhimpun dalam kota Makkah. Fayaltaqaun, mereka itu berjumpa satu sama yang lain. Faqala ba'duhum li akhar, maka berkata seorang dengan kepada yang lain, ma ja'a bikum, kenapa kamu datang kemari? Yang lain pun menjawab, ji'na bi talabi hadzal rajul, kami datang untuk mencari lelaki ini. Maksudnya telah diketahui siapakah dia. Alladhi yanbaghi an tahda'a ala yadayhi hadhil fitan, yang akan berhenti semua fitnah dalam dunia, huru-hara ni semua dengan 2 tangannya. Maksudnya Al-Mahdi muncul memberhentikan peperangan, bukannya memulakan peperangan. Yang dilancarkan oleh Imam Al-Mahdi itu kita tak tahu peperangan yang macam mana bentuknya. Dia bukannya persengketaan yang pastinya. Peperangan yang dilancarkan Al-Mahdi bukan persengketaan, bukan konflik. Tapi benar-benar perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sini betulkan persepsi berkenaan dengan pembantu-pembantu Al-Mahdi. Keluarnya mereka mencari keamanan, kesentosaan dan juga mencari kesatu paduan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk bergaduhan, bukan untuk peperangan dan bukan untuk pertumpahan darah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada segala persengketaan dan juga daripada segala pertumpahan darah dan peperangan yang sengit di akhir zaman. Juga ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah daripada segala kekeliruan dan juga segala dilema kami, terutama di dalam agama kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dan juga selamatkanlah kami daripada tipu daya para ulama usu dan juga para ulama yang memperdaya kami ya Allah untuk menjadikan kami bergaduhan dan juga bertekak di antara satu sama yang lain ya Allah. Satu padukan hati kami ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad yang bersatu di bawah panji-panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, sehingga orang berpihak berada di dalam masjid Putra Hai ini. Akhir kalam aqulu qawli hadza li wa lakum, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.